Ya, Alhamdulillah Auda, dan kita akan mengikuti segmen Tazkirah ini. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, iaitu penolong pegawai perkembangan agama. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah hari ini? Semua baik-baik. Didoakan Alhamdulillah. jualah yang berada di sini, Mahirah dan juga Nur Intan dan siapa sahaja yang mengikuti kita ni sampai pagi ini pun dikurniakan dengan kesihatan yang alafiah. Amin, 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 ya ya rabbal Allah ya. alamin. Jadi Ustazah, kita menyentuh ni mengenai dengan sakit, nikmat atau azab. Kalau kita bercakap mengenai dengan nikmat atau azab ini, kalau nikmat ini satu ujian juga ni. Azab pun satu ujian juga. Ya. Jadi mungkin boleh Ustazah ya sebagai mukadimah berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan sakit, nikmat atau azab. Sebagai mukadimah Ustazah, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu amma ba'. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita ni memahami di dalam Al-Quran, sesungguhnya keadaan manusia ni memang ada turun naik daripada lemah kepada kuat, kemudian kepada lemah semula. Begitulah juga dengan iman kita ni pun ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tapi apa yang diharapkan pada kita ni adalah sentiasalah untuk mempertingkatkan keimanan kita ni, istiqamah agar perjalanan kehidupan kita ini selari dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Nah, sebagaimana yang kita ni maklumkan, di dunia ni memang ada yang punya lawannya. Ada baik, ada buruk, yang sulit, ada yang senang, ada yang kaya, ada yang miskin. Begitulah juga dengan tajuk kita ni pada pagi ini, iaitu sehat. Adakah ia satu nikmat ataupun satu azab? Sebenarnya Mahirah dan Nur Intan, ini sebenarnya berbalik kepada penerimaan kita ni pelang yang benarnya. Dan sebelum itu saya bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Baqarah, sungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Artinya di sini ni ke atas manusia ni memang Allah akan timpakan ujian, dan salah satunya adalah dengan ujian sakit. Maka sakit ni secara amnya, generalnya adalah ia apa-apa saja yang berkaitan dengan tubuh badan ataupun bukan saja manusia yang sakit, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan pun pandai dihinggapi oleh penyakit-penyakit juga. Betul. Nah, sedangkan nikmat ni kalau daripada secara amnya juga, kalau melibatkan kehidupan adalah kehidupan senang dan mewah. Tapi boleh juga kita ni kaitkan ia adalah pemberian dan kebaikan. Dan manakala azab ni, kalau kita ni selalu menyebut azab benar, artinya satu pensiksaan lah bagi diri kita ni. Tapi sakit ni, adakah ia ujian ataupun nikmat? Kita ni saya datangkanlah secara simple sahaja. Sakit ni boleh membawa beberapa makna. Yang pertama tadi adalah ujian. Ujian arah kita ni sebagaimana yang disebut tadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sakit ni salah satu ujian dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya ni. Allah Taala yang akan menguji hambanya tu sewenang-wenangnya lah. Sebab apa, setiap daripada kita ni namanya manusia ni memang kita ni akan terlepas daripada ujian ni. Namanya exam ni, kalau dalam kan naik ke satu peringkat ke peringkat pun sekolah pun tetap ada exam. Apatah lagi kita ni yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan diuji dengan beberapa ujian. Di mana tujuannya apa? Adalah untuk melihat bagaimana penerimaan kita ni dengan ujian ni. Adakah kita ni kuat
adakah kita ni lemah, adakah kita ni dah banyak songernya katanya, dah banyak aduan, dah banyak keluh kesah. Kerana orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini sudah tentu akan menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan hati yang terbuka. Nah, manakala ujian yang berbentuk yang kalau kita ni sakitan yang berbentuk azabnya kita ni azab sebagaimana yang saya katakan tadi adalah tertakluk kepada penerimaan kita ni kan. Bila kita ni betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, memang kita ni anggap itu adalah ujian, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi membaca, tadi mengikut, berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita ni mengatakan sakit itu adalah azab, berarti kita ni mengakui diri kita ni itu adalah hamba yang berdosa. Kan kalau kita sakit, ya Allah, kenapa aku kan tertimpa penyakit seperti ini? Adakah ini adalah merupakan kau punya hukuman? Kita ni menyadari sebenarnya. Betul. Cuma di sana tu bila kita ni menyadari untuk kita ni kan menghilangkan rasa kesakitan itu, kita ni sepatutnya sebenarnya berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan bertaubat. Kerana taubat ini adalah salah satu di antara jalan yang itulah untuk kita ni kan menyesali setiap perbuatan-perbuatan kita ni yang sebelum ini. Nah, sebagaimana tadi bahawa sakit itu tadi ia adalah nikmat bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mukmin. Tapi bagi kita ni yang merasakan itu adalah azab, artinya kita ni menyadari bahawa kita ni tu memang ada buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang diharapkan kepada kita ni hendaklah menjaga adab kita ni lah dalam kita ni dalam keadaan sakit ni. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jadi memang ada di antara kita ni mengeluh pada sakit yang dideritakannya tu, baik yang ringan ataupun yang berat. Jadi Ustazah, bagaimana pula dengan penyakit yang berbahaya pada manusia ni, Ustazah? Okey, terima kasih. Nah, sebagaimana yang kita ni berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa memang ada disebutkan penyakit ini memang ada beberapa penyakit. Maksud di sini ini kalaupun daripada sudut sains dan juga Al-Quran pun memang sama. Iaitu penyakit tubuh badan luaran, dan yang kedua adalah penyakit dalaman, kejiwaan kita ni, rohani kita ni. Jadinya di sini ni kalau penyakit luaran ni artinya macam sakit yang berkaitan dengan tubuh badan kita ni lah, memang pada dasarnya kalau bagi kita ni manusia ni akan melihat penyakit-penyakit tubuh badan ini memang membahayakan. Kalau kita ni indah jaga ataupun kita ni indah merawatnya, contohnya lah macam orang yang ada penyakit kencing manisannya, jika ia indah mengawal pemakanannya ataupun ia indah menjaga kesihatan tubuh badannya, boleh jadi penyakit itu akan menular, merebak merebak kepada satu anggota kepada anggota yang lain. Tapi bila kita memahami Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling bahaya buat kita ni umat manusia ni adalah penyakit rohani, penyakit dalaman sebenarnya. Kerana penyakit dalaman ni perkara yang kita ni indah nampak. Ya, betul. Anda nampak walaupun duduk sama-sama, apa yang peribahasa kita ni, rambut sama hitam, hati lain-lain. Sebab tu kita ni dapat menebak apa yang ada di dalam hati manusia itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang tadinya nampak zahir buruk dan baiknya itu adalah daripada perbuatan zahirnya itu sahaja kan. Sebab tu penyakit rohani ini adalah sangat berbahaya rakyat ni. Jika kita ni indah menjaga ataupun indah mengawalnya, ia boleh merosakkan kehidupan kita ni, bukan sahaja semasa di dunia ni, tetapi juga pada hari akhirat. Kerana balasannya tu terseksanya kita ni, kalau sudah di dunia pun iri hati, dengki dengan orang ini pun kita ni merasa
terseksa melihat orang itu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Apalagi kalau sekiranya ada hasad dengki itu boleh membawa kepada jenayah-jenayah yang lain. Sebab itu di akhirat pun balasan itu tetap ada. Sebab itu kita ni kena hati-hati. Dan perawatannya kalau penyakit rohani ini memanglah tidak lain tidak bukan adalah berpandukan kepada Al-Quran dan meningkatkan keimanan kita ni itu dengan adanya lagi ilmu-ilmu agama yang boleh membantu kita ni itu mensucikan hati kita ni ini. Sebab kita ni mau tadi jadi orang yang termasuk dalam golongan yang memiliki hati-hati yang busuk. Di salah satu amal kita ni pun yang diterima adalah hati yang bersih. Allah a'lam bissawab. Ya, masya-Allah ya, itu adalah antara penyakit ya yang berbahaya pada manusia, itu penyakit rohani kita ni yang tidak nampak ya. Jadi Ustazah, jadi mengenai dengan sakit ini, jadi bagaimana orang ataupun sikap orang yang sakit ini menangani apabila dia mengetahui sakit? Macam mana? Mungkin ada adab yang perlu diketahui, macam mana? Terima kasih. Okey. Biasanya kita ni kan melawat menziarahi orang yang sakit tadi merupakan sunnah. Ini yang selalu kita ni kena didiklah. Melawat orang sakit tadi adalah sunnah, lagi pun merupakan haknya juga. Tapi dalam di sini ini kita ni terbalikkan bagaimana orang yang sakit tadi sikapnya, akhlaknya, adabnya ketika ia yang ditimpa sakit ani bukan yang datang malam tadi yang kita ni kan fokus, tetapi yang sakit orang ani yang mengalami. Kerana memang realiti bila yang sakit tadi mudah salah satu yang sensitif lah. yang mudah nampak berubah. Perubahannya tu ia adalah sensitif. Walaupun benda tu sebenarnya macam biasa, tapi baginya sensitif. Jadinya di sini ini bagi kita ni yang sakit memang pulang benda ni senang dicakap, tetapi dia tekan batang tubuh kita ni jadinya di sini ni satu bagi kita ni yang mungkin Allah uji dengan kesakitan ni, dengan penyakit, hendaklah kita ni elakkan mengeluh. Elakkan mengeluh kerana kita ni tahu bahawa ini merupakan ujian. Allah akan melihat di mana hamba-hambanya ini yang bersabar dengan apa yang ditimpanya. Kerana bersabar ini adalah semua ada di mana-mana. Artinya dalam kenikmatan pun kita ni kena bersabar. Dalam kita ni meninggalkan kemunkaran pun kita ni kena bersabar. Apalagi kena timpa musibah lagi kita ni bersabar kan. Jadinya kehidupan kita ni adalah sepenuhnya adalah bersabar. Dan tadi banyakkanlah beristighfar ataupun mengingati lidah kita itu, membasahkan lidah kita itu dengan apa jua zikir-zikir yang boleh meningkatkan keimanan kita ini. Nah, yang kedua yang kedua hendaklah bertaubat. Yang ketiga bersangka baik. Jangan kita ni mengatakan ini adalah siksaan Allah, walhal sebenarnya satu ujian arah kita ni. Indah semua apa yang berlaku itu adalah adalah azab, tetapi adalah ujian. Sebab itu kita ni hendaklah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita ni rasa kita ni kan sembuh itu, memang kita ni akan cuba berusaha untuk mencari rawatan, mencari penyembuhan yang sesuai dengan sakit kita ni. Tapi di sini ni bila kita ni kan mencari rawatan ni, jangan sampai kita ni melakukan perbuatan syirik. Rasakan sembuh itu. Banyakkanlah bersabar dalam hal di sini ni. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Ustazah ya, apabila diuji dengan suatu penyakit, sama ada ianya sakit, ringan pun kronik, jadi kita selaku umat Islam ini, perkara utama yang perlu dilakukan ialah dengan kita ni muhasabah diri kita ni, mengingatkan kembali ni kesalahan atau dosa yang telah dilakukan ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap mengenai dengan kelebihan dan juga hikmah, mesti ada yang memang terselit ya di dalam kelebihan dan juga hikmah ditimpakan sakit ini, Ustazah. Memang betul, setiap apa yang berlaku memang ada hikmahnya. Cuma kita ni punya minda dan akal kita ni
ada kalanya anda sampai anda sampai dengan apa yang di sebalik yang berlaku pada diri kita ni. Tapi di sini ni salah satunya untuk kita ni kelebihan bagi orang yang sakit ni. Orang yang sakit ni bukan pelang bermakna kita ni kan menyuruh orang itu sakit cuma apabila ia sakit itu ada hikmahnya di sebalik itu, ada kebaikannya. Satu, bila dalam keadaan sakit itu kita ni diampunkan dosa-dosa kita ni itu dosa-dosa kita ni sebab berupa sakit itu berupa penghapusan dosa, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslimah ni tertimpa derita daripada penyakit atau perkara lain kecuali Allah hapuskan dengannya dari sakit tersebut kejelekan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Kalau kan dia guncangkan pohon itu gugur daun itu, begitulah dosa itu akan gugur. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana itu sudah ditekankan tadi, bersabar. Mengajar kita ni bersabar. Sabar ni dia bukannya turun-temurun. Tapi perlunya ada peristiwa ataupun kejadian yang berlaku yang memupuk sikap sabar kita ni. Lagipun balasan sabar ni lain dan bukan adalah syurga. Ada tandingan pahala-pahala yang lain melainkan kita ni bersabar. Kemudian yang seterusnya adalah dengan sakit itu kita ni balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sakit mana ada lagi ada rasa kita ni kan berbuat maksiat. Betul. Tapi kita ni ingat Allah. Sebab itu sakit tadi dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir dan doa. Dan yang terakhir adalah kita ni lebih positif dengan adanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kita ni menjadi orang yang positif dengan apa yang berlaku, walaupun kita ni indah faham kenapa ini yang berlaku pada kita ni, tapi kita ni berusaha untuk menjadi orang yang positif mindanya, dan di antaranya juga doa tu makbul. Bila kita ni melawat, bukan saja kita ni yang berdoa untuk orang yang sakit, tetapi orang yang sakit ni pun di antara golongan individu yang doanya makbul. Sebagaimana di dalam satu hadis bahawa 7 di antara salah satunya adalah 7 orang yang doanya yang tidak ditolak adalah doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, doa orang yang teraniaya dizalimi, doa pemimpin yang adil, doa orang yang musafir, doa orang yang saling berjauhan, mungkin dia jumpa di sana di sini mendoakan sampai insya-Allah. Dan yang terakhir adalah doa orang yang sakit. Masya-Allah. Sebab itulah ni kita ni walaupun sakit, kita ni ada kelebihannya di sana tu, mengajar kita ni menjadi orang yang lebih positif dalam keadaan kita ni yang sakit. Bukannya kita ni menjadi orang yang merungut ataupun berkeluh kesah, kerana berkeluh kesah merungut ini akan mendatangkan manfaat pada diri kita di sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya-Allah ya, Alhamdulillah. Kita bersedia kita ikuti bersama mengenai dengan sakit, nikmat ataupun azab. Jadi ya, dalam Al-Quran juga ya, Ustazah ada menjelaskan ya bahawa ujian yang menimpa seorang mukmin itu bukanlah azab kekal atau balasan atas perbuatan salah yang telah dilakukan, tetapi ia seperti penghapus dosanya dan penyebab serta mendorong untuk dia melakukan taubat ya. Alhamdulillah. Jadi apapun ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, iaitu penolong pegawai perkembangan agama ya. Ya, terima kasih sekali lagi dan insya-Allah kita akan berjumpa di lain keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.